Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya pada pagi ini dapat kita bersama-sama untuk satu sesi perkongsian bersama speaker kita yang hebat yang dijemput khas ke Genius Kurnia. Saya Muhammad Aswadi bin Zulkifli, Pegawai Intervensi Pusat Genius Kurnia, akan menjadi hos anda sepanjang sesi perkongsian ini berlangsung. Strategi menjalankan intervensi di rumah. Apakah cabaran yang sering dihadapi oleh ibu bapa? Bilakah waktu yang sesuai untuk menjalankan intervensi di rumah? Bagaimanakah cara untuk menjalankan intervensi di rumah? Kesemua persoalan ini insya-Allah akan dijawab oleh speaker kita sebentar lagi. Tuan-puan atau penonton di mana saja anda berada, anda boleh menyaksikan live ini dan seterusnya berkongsi, like page Facebook kami dan kongsikan live ini supaya kita semua dapat sama-sama berkongsi ilmu untuk pada hari ini. Sebelum saya menjemput speaker kita, izinkan saya memperkenalkan siapakah gerangan beliau. Nama diberi Intan Zarina binti Abdul Maulud atau dikenali juga sebagai Puan Intan Miranti. Beliau berkelulusan sarjana di dalam bidang pendidikan. Beliau merupakan seorang perunding pembelajaran dan tingkah laku. Beliau juga merupakan seorang ibu kepada seorang anak autism remaja yang sekarang sudah menjangkau usia 21 tahun. Maksudnya, pengalaman beliau dalam menjalankan intervensi bersama anak lebih kurang dalam 20 tahun. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, izinkan saya untuk menjemput Puan Intan Miranti untuk berkongsi pengalaman dalam menjalankan intervensi di rumah. Dipersilakan. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana hadiri hari ini. Terima kasih pihak Genius Kurnia invite saya datang buat sharing selama sejam ni. Assalamualaikum kepada semua yang bagi salam dekat comment section ya. Waalaikumsalam. Ada nama familiar ni kan? Ada familiar. Jules, apa khabar? Sihat tak anak semua? Okay. So pagi ni terima kasih ya. Topiknya mengenai cabaran-cabaran yang kami sebagai parents mengalami di rumah sambil kami nak buat intervensi dengan kanak-kanak. Sebelum MCO atau PKP ni memang sudah ada cabaran kan dalam hidup kita. Banyak jenis cabaran yang membuat tidak memudahkan cabaran membuat intervensi di rumah. Tambah lagi masa PKP ni kadang-kadang ada yang juga kata lagi senang buat intervensi time-time ni sebab mungkin kan tak dapat ke therapy center, tak perlu drive anak ke sekolah. Tapi ada juga cabaran yang spesifik kepada mengendali kanak-kanak masa MCO. Okay, so kita cuba cover. Now, pihak Genius Kurnia ada hantar form dan kami dapat balik lebih kurang 40 lebih rasanya respons mengenai cabaran daripada parents-parents ya. Saya ada print out. Tak tahulah boleh saya tunjuk macam ni? Nampak tak? Kan? Okay. Ni antara respons daripada para parents dalam 1 week ni. Okay. Saya dah bahagikan ke lebih kurang 7 tema. Okay. Antara jenis cabaran yang parents telah kemukakan adalah kekangan masa. Itu tema yang paling frequent yang saya dapat, frekuensi amat tinggi. Lebih kurang mungkin 10 lebih daripada 10 parents ada bagi tahu di mana cabarannya mereka bekerja. Jadi kekurangan masa nak handle intervention di rumah. Ada yang menulis masa nak membuat intervensi sedikit sahaja kerana kedua-dua ibu bapa bekerja sambil belajar.
Bukan bekerja saja tapi start master study. Sektor perubatan. Ada seorang lagi parents menulis ibu dan ayah bekerja tak tentu masa. Itu satu lagi cabaran kan, sebab kalau hari-hari rutin parents kerja sama, mungkin dapat juga slot-slotkan sedikit masa untuk bagi intervention untuk anak-anak. Tapi some parents memang on call ataupun tak tentu masa rutin harian. Okay, itu cabaran yang lagi susah nak tackle kan. Tapi kami cuba. Ada lagi parents menulis masa adalah cabaran kerana suami isteri bekerja dari hari Isnin hingga Sabtu. Wow. 6 hari dalam seminggu ya. Itu balik nak hari Ahad tu nak relax je lah rasa kalau saya lah kan. Apa lagi ya? Ya, yang lain semua lebih kurang sama dari segi kekangan masa. Nah, satu lagi tema adalah macam mana nak balance atau seimbangkan attention kepada anak yang ada special needs ni di rumah dengan adik-beradik yang mungkin bukan special needs atau typical. Ya. Itu adalah tema yang berkali-kali parents hantar dalam satu minggu ni ya. Keperluan ada seorang parent dia menulis yang dia ada 2 orang anak berkeperluan khas di rumah. Seorang anak umur dia antara lingkungan 4 hingga 6 tahun. Seorang lagi 7 sampai 12 tahun. Jadi berbeza kan, mungkin developmental level kan juga berbeza. Selain daripada itu, ada juga seorang lagi anak tipikal dalam rumah umur 4 hingga 6 tahun. Kecil lagi. Bukan faham sangat kan kalau kita nak kata okey duduk sana, saya nak ajar abang awak. Dia belum faham lagi sebab dia pun masih belum sekolah, muda lagi. So parent ni menulis keperluan intervensi yang berbeza bagi 2 anak berkeperluan khas. Itu cabaran dia, yang memerlukan sesi intervensi yang berasingan. Okay? Tak boleh sekali kan? Tetapi sesi intervensi perlu dijalankan oleh ibu sahaja, memandangkan bapa bekerja. So, ini isu kekangan masa dan juga isu macam mana nak balancekan keperluan tiap-tiap anak dalam rumah tu ya. Okay, itu tema satu lagi. Okay. Oh hai Dr. Syai, apa khabar? Assalamualaikum kepada semua. Ada nama familiar, ada nama belum familiar. Selamat pagi, thank you for joining. Okay, saya cuba scroll sikit, saya tak tahu. Boleh scroll kan? Boleh scroll. Siapa lagi? Jus ada. Okay. Alright, kalau ada soalan, sila type ke dalam comment section ya. InsyaAllah saya akan pivot lah attention saya ke sana sekali-sekala. Okay. Mungkin nak minta pertolongan dengan staff di sini. Remind me to do so. Thank you. Okay. So, satu lagi antara cabaran yang parents kemukakan adalah kekurangan bahan-bahan intervensi di rumah. Juga kekurangan peralatan permainan untuk diguna bersama anak. Kos yang perlu dikeluarkan untuk menyediakan material. Ini juga saya akan addresskan kejap lagi dan mengemukakan resources yang kita boleh share di antara kami dalam komuniti Selangor, KL. Saya tak biasa sangat dengan komuniti di luar KL, tapi mungkin ada parents boleh tambah lagi apa-apa resource untuk toy library dan sebagainya di Ipoh ke Penang ke Johor dan East Malaysia ya. Okey, satu lagi cabaran yang parents kemukakan adalah pasangan yang parents tidak mempunyai pasangan yang memberikan sokongan untuk menjalankan intervensi di rumah. Ya, so itu akan mendatangkan stres.
Dr. Hasna ada buat FB Live pasal macam mana nak handlekan stress kan. All this will bring up stress. So bagi saya refer balik dekat FB Live tu yang sudah record kan, dimuat naik ke YouTube Genius Kurnia. Sebab saya rasa semua ni, cabaran ni semua akan mendatangkan stres ataupun mungkin cabarannya stres. Okay, so kadang-kadang kita kena step back dulu, take care of the stress dalam hidup kita dulu sebelum kita cuba kendalikan stres dan cabaran dengan anak. Yeah, it starts with us. Seperti Dr. Hasna pun kata, it starts with us. Yeah. Okay, apa lagi? Salah satu lagi tema yang berkali-kali naik adalah ruang rumah yang kecil. Okay, rumah sempit. Ketiadaan ruang yang tetap ataupun ruang yang terbatas dalam rumah, tiada ruang khas untuk pembelajaran yang kekal dan mematuhi kriteria yang dikehendaki dan disarankan. Ini standard yang agak tinggi. Kadang-kadang di rumah kita cuba yang kita boleh cuba, tapi nanti saya bagi juga ada pendapat saya tentang macam mana nak createkan environment kat rumah yang mungkin dapat juga kita buat session yang agak produktif, ya. Kita kena kreatif sikit. Okay. Alright. Yang satu lagi, susah nak menghadkan masa menonton TV di rumah. Ya, ni cabaran sebelum MCO, sebelum PKP, tapi rasanya sejak Mac 18 mungkin penggunaan TV dan gadget elektronik mungkin naik juga di kalangan kanak-kanak, tak semestinya yang autistik saja, tapi semua kanak-kanak. Okay? So kita akan discuss sekejap lagi. Ni satu lagi, parents menulis bahawa anak tidak boleh fokus sebab adik-beradik asyik mengacau. Kan? Waktu pembelajaran. Okay, so kejap lagi kami akan membincang macam mana kita boleh atur schedule dan rutin semua orang dalam family tu. Jadi kita boleh curi sedikit masa untuk membuat intervensi, walaupun singkat, intervensi yang produktif. Okay? Quality lebih penting daripada quantity. Ya? Okay. So saya tengok belum ada soalan-soalan. Okay, belum ada soalan-soalan. Okay. Jadi, okay. Teruskan. Alright. Okay, kita akan start dulu dengan cabaran yang paling ketara yang dikemukakan dalam minggu ni, ya, iaitu kekangan masa yang dirasai oleh parents. Macam manalah nak buat intervention dengan anak ni kan. Memang itu satu cabaran. Kita akan khususkan jawapan ni kepada MCO, period MCO ni, ya. Sebab kita ada cabaran yang lebih. Sebab anak-anak kita tak ke sekolah. Dan mungkin kita work from home. Mungkin kita dalam bidang perubatan dan frontliners tak dapat pun work from home kan. So kita akan narrowkan, kita akan khususkan soalan dia, jawapan dia kepada PKP dan PKP yang relax ni. Ya. Okay. Bagi saya secara personal, saya pun ada cabaran sekarang ni sebenarnya. Cabaran saya, walaupun saya ada anak 21 tahun, dia dah agak steady dan tenang. Sebab kami masa kecil bukan kata kerana kami buat intervensi, tapi memang buat intervensi masa kecil dan bertungkus lumus, parents, penat, lelah, semua spend time, spend resources, itu memang memang ada efek dia. Okay? Sekarang dia 21 tahun, dia agak tenang. Jadi cabaran dia dari segi autism tu bukan cabaran saya yang paling mendadak sekarang ni. Saya sekarang 51 tahun. Saya, baru Dr. Hasna kata, saya ni sandwich generation. Maknanya, kami, kita caregiver untuk anak, tapi kita mungkin caregiver untuk orang tua kita. Ya, warga tua. So, saya sebenarnya dulu sebelum 2 tahun yang lalu, saya selalu buat training, selalu buat talk kan. Tapi mungkin tak tahulah sama ada orang perasan tak. Tapi dalam masa 2 tahun ni, saya jarang juga
buat training, buat talk, attend function semua sebab parents saya, kedua ibu bapa saya, kesihatan mereka dah menurun. Okay, Alhamdulillah saya masih ada parents. Okay, so Alhamdulillah dapat berbakti insyaAllah. Masa MCO ni lagilah saya tak dapat bekerja kan, bidang intervensi kan, tapi hikmah dia dapat jaga parents 100%. Tahun ni parents saya dua-dua operation. Okay, mak saya sebelum MCO, dia keluar hospital je pun terus MCO. Lepas tu bapak saya baru ni 2-3 minggu lalu. Tu pun dia kena tunggu mak saya dah sihat sikit baru turn dia buat operation. So cabaran saya sekarang ni macam mana nak balancekan penjagaan orang tua, elder care kan, dengan rumah tangga lah, dengan anak 2 orang, husband dan kerja, sebab sekarang dah start kerja balik kan. Memang susah. Kita jaga parents, kita rasa guilty pada anak kita kan, kita jaga, kita ni kendalikan anak autisma, kita rasa guilty dekat husband pula, dan macam round-round macam tu jugalah kan. Sebab nak rehat tu kita nak cuba jaga juga. So ini memang mencabar. Okay, so kehidupan saya sekarang ni, kalau saya nak bagi solution one size fits all, tak boleh. Okay, saya akan describe apa yang saya buat dan mungkin parents boleh adjustkan based on kehidupan dan persekitaran individu. Okay, bagi saya sebab kesihatan parents menurun secara mendadak sejak MCO, saya kena stop apa-apa plan saya dengan anak saya yang dewasa yang autism ni. Plan kami sebenarnya tahun ni nak settlekan dia punya sembahyang. Okay, sebab dia cara communication dia verbal, tapi dia ada stutter. Dia ada fluency issues. Cara dia communicate yang paling lancar adalah dengan menulis ataupun type. Tapi dia suka menulis dan mereka cerita dengan menulis, walaupun tulisan dia agak slow, disebabkan dia selain daripada autism, dia juga ada low muscle tone sikit lah, hypotonia. Tapi plan kami tahun ni banyak plan lah nak settlekan, nak habiskan. Dia sikit lagi dia happy sangat. Dia kata this is the year I nak habiskan semua lancar baca bacaan dalam semayang. Tapi dia banyak fluency issues kan. So kami dah cakap kat dia tak apa, baca dalam hati ataupun type tu maknanya lancar juga kan. Tapi dia macam dia nak sendiri, dia nak prove something lah. Tapi kita tak nak dia stress. So bila masa MCO saya kena jaga parents, tak jadi, kita tak dapat move lah yang tu. Okay, satu lagi kita dapat dia selama ni dia cara dia diberi pendidikan agak unik. Kami tak tahu benda tu dulu nama unschooling, tapi sekarang kita tahu unschooling, iaitu mengikut passion dan interest dan kecenderungan dia. So that's why 21 tahun dia dah menulis dan publish beberapa buku, tapi belum habis formal education. So tahun ni kami dah plan lah, tahun ni kita kata okay, kita study. Okay, kita habiskan buat IGCSE, iaitu SPM punya equivalent kan. Mana tahu besok-besok nak masuk ini ke, dah ada juga formal. Tak jadi juga sebab sebab atuk dengan nenek dia perlu perhatian yang agak 24 hours lah masa MCO ni kan. So bagi saya agak stres. Alhamdulillah dapat jaga parents, tapi goal lain tak dapat handle lah ya. Ni saya nak tengok komen sekejap. Saya Puan Nazmin pernah. Puan Nazmin apa khabar? Oh ini ya avatar. Okey. Puan Nazmin pernah mengikuti training home program yang adukan. Ya saya ingat, apa khabar? Pada tahun
Dan kini anak saya berumur 16 tahun dan kehidupan sudah bertambah baik. Alhamdulillah. Hasil intervensi yang berterusan, betul-betul. Parent training tu hanya permulaan kan. Okay. Kini saya mempunyai sebuah center di Perlis. Dan parents seringkali mengadu bahawa anak tidak mahu menurut arahan atau jadual yang disediakan oleh ibu bapa semasa menjalankan intervensi di rumah, terutama masa tempoh PKP. Ya, betul. Okey. Tetapi anak boleh ikut arahan semasa anak belajar di sekolah atau center. Bagaimana cara untuk kita bantu parents yang menghadapi cabaran ini dan terpaksa menurut kehendak anak untuk mengelakkan anak daripada mengamuk? Okey. Ni isu good news dengan bad news lah. Good news, anak-anak yang boleh ikut arahan dan cikgu di sekolah, di center, maknanya anak tu memang ada potential. Memang dalam diri dia ada potential nak ikut arahan. Ada potential nak belajar, ada compliance, kan? Itu good news. Bad news dia, parents kena belajar. Okay? Parents kena belajar macam mana kaedah untuk kendalikan behavior anak tu di rumah, sama dengan cara cikgu di sekolah mengendalikan behavior anak tu di sekolah. Mungkin ada beza lah rumah. Tapi prinsip-prinsip behavior management tu sama sahaja. Kita belum belajar. Saya pun dulu masa Andy 2 tahun, saya pun walaupun saya bidang child development sebelum ada anak, saya pun kena belajar prinsipal-prinsipal pembelajaran dan pengajaran untuk kanak-kanak autistik. Lain. Cara dia lain daripada anak-anak yang tipikal. Okay? Tak sama. Jadi kita kena belajar. Tak ada magic. Cikgu-cikgu dekat center semua mereka belajar kaedah nak handle anak-anak kami. Okay? Soalannya, mana kita nak gali ilmu ni? Okay. Sekarang parents ni amat lah very lucky lah nowadays, okay? Sebab banyak resource. Zaman-zaman saya, anak saya kecil, Dr. Hasna, YouTube belum ada, iPad belum ada, semua ni belum ada, Yahoo Group pun belum ada. Masa kecil ada buku mungkin ditulis dari perspektif orang barat, tak sesuai mungkin dengan nilai-nilai kami ataupun cara-cara kami di sini dekat Malaysia. Tapi sekarang ni parents di Perlis ke di mana-mana sahaja di Malaysia boleh akses video-video seperti yang berpuluh-puluh, tak tahu beratus-ratus ke, tapi memang berpuluh-puluh di Genius Kurnia punya YouTube. Dan info dan resource di website Genius Kurnia. Tapi kalau parents nak tengok YouTube videos, terus ke YouTube je. Okay, saya dapat layari sikit-sikit malam tadi nak tengok, wow, banyaknya info. Bestnya kalau masa Andy kecil, ada tahun ni cepat je, saya punya learning curve boleh dipendekkan. Okay? Bertahun-tahun menangis, tantrum semua boleh disingkatkan. Compare dengan time masa Andy kecil, awal 2000. Okay? Jadi bagi saya, jangan patah semangat. Tengok, ada satu video tu cara meminta. Okay, cara meminta. 2 minit je. Okay, start dengan videos yang pendek-pendek dulu. Okay. Lepas tu bookmark yang panjang sikit. Yang saya nampak yang sangat-sangat ni penting yang behavior modifikasikan tingkah laku. Behavior management punya videos dekat Genius Kurnia. Tengok, ada satu tu 3 jam. Tapi ya Allah, info dalam tu macam emas. Okay. Kita kena faham, kalau anak tu tak dengar cakap kita kemukakan matching material sama dengan cikgu. Kenapa dekat rumah dia tiba-tiba menjerit, lepas tu dia lari. Tapi kat sekolah, kalau cikgu hantar video, elok je dia buat. Duduk je, jawab je. Macam angel. Okay, this is good news. Maknanya anak
puan dan anak parents ni semua ada potential, boleh buat. So magic dia belajar macam mana nak handle. Okay, jawapan dia bukan senang, video dia bukan satu. Ada video tentang penggunaan token bot, visual aid, semua belajar semua. Okay. Lepas tu parents harus tunjuk kepada saya buat strategi ni masa saya buat parent training dulu yang Puan Nazmin ada mention ni. Okay, iaitu parents buat video, parents buat berintervensi dengan anak. Sekarang senang, zaman Puan Nazmin buat parent training dengan saya, masa tu rasanya handphone belum boleh tangkap video lagi. Rasanya kami mungkin masih kena guna video kamera untuk tangkap video. Tapi saya paksa juga. Bukan paksa lah. Saya galakkan juga parents buat video walaupun 10 saat. Walaupun 1 minit, 30 saat saja. Pasang video, buat matching. Buat apa-apalah yang cikgu bagi homework tu. Buat sahaja. Tak perfect, tak apa. Lepas tu tangkap, muat naik, send dekat cikgu. Minta cikgu. Cikgu bagi feedback. Apa yang perlu saya betulkan? Saya terlalu give in kat dia ke? Saya terlalu tegas ke? Saya terlalu cepat prompt ke? Saya tak cukup prompt ke? Apa isu saya? Macam mana saya boleh meningkatkan saya punya skill sebagai interventionist? Walaupun memang kita tahu end of the day kita nak jadi parents. Tapi 10 minit buat intervention. Okey juga, kan? Kalau saya 10 minit sekarang saya boleh sit down dengan anak saya okey sangat. Happy. Sebab quality dengan quantity berbeza. Okay? Ni saya nak kejap pausing. Saya nak pergi tengok komen sekejap ya. Alright. Ya kan Puan Nazmin ya? Kan kita beli video kamera kan, ingat tak? Kan? Lepas tu you hantar dekat I. Lepas tu saya bagi you feedback. Right? Parent training tu agak singkat. Masa saya buat 6 bulan saja. Tapi itu bagi saya itu mencetuskan dalam parents keinginan nak belajar dan mencari solution untuk anak ya. Saya tak dapat scroll ya. Maknanya saya tak nampak sangat. Oh, scroll atas. Alright. Okey. Tambahan soalan. Oh, kejap. Saya nak respon kepada Puan Jules ya. Hai, apa khabar? Okay. Okay. So Puan Jules kata anak dia ada masalah sama dengan Puan Nazmin. Saya assume iaitu dia tak respon dengan compliant dengan Puan seperti mana dengan sekolah. Right? Itu anggapan saya tentang statement Puan tentang masalah yang sama. Cuma di rumah saya buat daily living skills dan terpaksa ikut sesuai dan minat anak. On the dot. That's it. Itu yang you perlu buat. Bagi saya, Puan Jules, okay, kadang-kadang di rumah kita kena juga tukar goals kami, target kami. Tak semestinya kalau di sekolah dia belajar matching, imitation, ABC, 1, 2, 3, line up. Takkan kat rumah nak belajar line up kan, beratur. Mungkin dalam beberapa situation kita harus tukar haluan kita. Apa yang kita nak ajak anak tu di rumah. So apa yang you buat ni memang good. Di rumah ada apa? Ada material yang secara natural menolong kita, mengajak anak kita dan menguruskan diri. Mandi, makan, kemas bilik, kemas katil. Alright? So, semua tu terapi juga. Itu semua tu terapi juga. Tak semestinya kita kena buat sama dengan cikgu buat di sekolah. Ya? Satu lagi, Puan tulis, terpaksa ikut kesesuaian dan minat anak. Okay, saya tak ingat juga anak Puan berapa umur dia, tapi selalunya kita kena ada balance. Kita balance, okay, antara kita ikut apa yang disuka dengan apa yang mungkin dia tak suka tapi perlu dia belajar. Okay? Mungkin dia kalau mungkin katalah masa mandi dia nak kita suap. Kita pegangkan spoon suap. Kita tak boleh ikut sangat.
ya kan, nak bagi feeding dia sampai besar. Certain things kita kena strict juga. Ini you kena buat, kena belajar. Nangis-nangis lah buat juga. Certain things kita boleh ikut kesesuaian dan minat dia. In fact, saya encourage. Okay. Bagi anak saya sebelum umur 8 tahun, walaupun dia macam hyperleksik jugalah boleh baca, tapi tangan dia agak lemah. Masa tu saya tak faham tentang hypotonia dan low muscle tone. Tapi saya memang type parent yang tak paksa kalau anak tu tak dapat menulis disebabkan saya dah imagine dalam ni mungkin tahun 2004, saya dah imagine dalam 20 tahun kami semua akan menaip, bukan menulis. Betul tak? Kan? So kalau saya nak pressure dia buat coloring, color ni, color in the lines, color. Bagi saya, kalau dia suka dan dia boleh digalakkan, teruskan. Sebab menulis dalam color tu boleh lead to other skills, other strength, fine motor dan sebagainya. Tapi kalau ada halangan seperti low muscle tone atau dia benci sangat, bagi saya tak apalah, biarlah. Bila dah sampai dewasa, tak ada orang mengkala-kala lagi pun. Kan? So, kita kena balance juga apa yang perlu masa dewasa kita ajar sekarang masa kecil dan kita boleh ikut minat dia juga kadang-kadang. Alright? Both are important. Okay? So, but Puan Jul, saya galakkan juga dapatkan interventionist ataupun pakar sekali-sekala datang buat assessment untuk anak Puan. Jadi, Puan dapat macam feedback. Okay, dari segi development, apa lagi perlu work on dengan anak, apa lagi kita kena fokus dengan anak Puan. And then Puan ambil advice dan feedback tu dan Puan buat dengan cara Puan, dengan timing dan situasi Puan macam mana, kan? Okay, so balik kepada Puan Nazrin punya soalan tambahan. Parents merasakan mereka tidak mampu untuk menangani anak dan mungkin perasaan sayangkan anak membuatkan mereka tidak sanggup bertegas dengan anak. Tahniah, okey, yang 4 tahniah tu tak payah saya tulis. Tahniah kepada saya pula, kan? Betul. Ramai parents pun dah feedback kepada saya, kan. Saya lebih kurang rasa dalam masa 15 tahun ni mungkin saya dah berinteraksi dengan beberapa ratus parents, kan, over the years lah. Dan ya, ada yang sanggup keras dengan anak dan strict dengan anak, dan ramai yang tak sanggup bertegas dengan anak. Kadang-kadang saya tengok Andy, anak saya yang 21 tahun ni pun, saya tengok, alah kesiannya, tak apalah, mami buatkanlah apa-apa, kan. Sebab kita imagine kita nak manjakan dia, kat dia anak kita, kan. Tapi kadang-kadang tu saya rasa kalau kita buat macam tu, nanti besok bila kita dah tak ada, dia macam mana? Kan? Takkan dia expect orang nak manjakan dia macam tu, kan? So, kadang-kadang saya rasa agak selfish kalau saya treat dia macam baby dan buatkan benda. Walaupun kita masa tu happy sangat nak buat untuk dia, kan? Tapi kadang-kadang saya kena ingatkan saya, bila saya tak, ya Allah, jangan nangis. Saya tak nak nangis. Okay. Bila kita dah tak ada besok, kan? Kita nak dia macam mana? Kita nak dia berdikari ke? Okay, ataupun kita nak dia depend dekat kita nak buat ni, buat tu. Jadi saya bertegas jugalah. Kalau ni daripada segi building a skill. Tapi dari segi bertegas dengan anak, dari segi behavior management, okay, tak boleh manjakan. Sebab bila besar orang tak layan. Okay, masa kecil cute, semua cute, okay. Dia lompat sini, lompat sana pun cute, kesian, semua orang suka. Bukan kita saja. Orang luar pun suka cute-cute. Dengan sekejap, dia masuk remaja, suara dah garau, kan? Dah tinggi, okay, facial hair dah ni, kan? Siapa nak kesian? Masa time tu dia cium-cium, dia pukul-pukul kita. Tak ada orang nak kesian lagi dah time tu. Dengan cepatnya persepsi society akan berubah kepada anak-anak kita. Jadi kita kena prepare untuk hari tu. Jangan tunggu anak tu remaja baru kata, okeylah, better jangan bagi dia peluk-peluk orang kat public. Tak boleh. Time tu dah agak lewat. Stres akan increase dari segi parent. Dan anak tu pun stres lah. Tiba-tiba dah 13 tahun baru nak strict dengan I, kan tak boleh. Kita kena awal. Okay, awal. One thing pasal
culture lain adalah daripada 2 tahun dia suruh budak tu dah macam buat laundry, basuh pinggan. Tapi culture kita tak begitulah saya rasa. Nak lagi kalau anak tu OKU. Mungkin ada satu layer kesian lagi. Alah kesian kan, dia lah special, dia suruh dia buat ni semua. Tapi itu kita kena fight. Kita kena fight mentality begitu. Kita kena ajar mereka dengar kata sejak awal. Walaupun hati kita remuk kat dalam tu nak kesian dia, tak boleh. Bukan suruh kita heartless. Time dia tengah behave tu, okay, all out lah bagi affection semua-semua. Tapi time dia perlu behave dan tak behave, time tu kita kena strict dengan dia. Bagi untuk masa hadapan dia. Untuk bagi kesian dekat siblings dia besok. Nak jaga masa you all tak ada. Okey, terlalu lama saya masuk topik ni sebab saya agak passionate pasal topik ni. Tapi kita kena balance dengan cabaran-cabaran lain, ya. Okey. Dr. Kartini, apa khabar? Nanti kita borak-borak lah, ya. Okey. Saya nak cuba. Okey, scroll. Saya diarahkan scroll ke atas, ya. Sila sabar, ya, kejap. Yang mana satu je? Okey. Cari kejap, ya, parents. Kekurangan alat bantu. Lagi? Tak, yang kekurangan alat bantu tu kan? Tak. Dengan bawah lagi ada salah. Okey. So, salah satu komen ataupun soalan daripada Dr. Syai, kekurangan alat bantu mengajar dikemukakan sebagai salah satu cabaran intervensi di rumah. It's about time for parents to consider, tulis ni Dr. Syai tulis, ya, creating their own teaching and learning aids. Betul. To me, DIY teaching aids will really be useful and helpful for home intervention because they are specific kepada targeted skills for the child. Ini betul sangat. Nowadays agak senang beli laminating machine dan printer pun 100 lebih boleh buat kat rumah. Bagi saya, certain parents suka buat materials. Okay? Certain parents memang suka buat materials. Kami tak assign pun parents akan tanya, adakah materials nak buat minggu ni? Adakah? Cute sangat sebab dia orang suka buat materials. Kan tak suka buat materials. Tapi ada parents yang tak ada time nak buat materials. Saya fikirkan parents yang banyak cabaran dalam hidup. Mungkin dia single parent. Mungkin dia ada ramai anak, mungkin lebih daripada satu yang ada autism. Saya pun ada laminating machine kat rumah. Tapi kadang-kadang saya pun perlu kena outsource. Sebab saya nak jaga mental health saya juga. Okay? So betul Dr. Syai kata buat spesifik kepada anak. Yang paling bagus. Tapi kadang-kadang kita kena tengok juga secara keseluruhan stress kita. Kadang-kadang kita kena let go certain things. Nah, if kita nak buat juga, memang it's easier nowadays, minta panduan daripada cikgu macam mana nak buat. Okay. Di KL dan PJ ada ada beberapa toy library dan materials library dan parents boleh guna sebagai resource untuk meminjam materials dari segi macam flashcard ataupun toys. Ataupun materials yang 3 dimensi untuk macam manipulative material. Okay? Malaysian Care, Spices, Makasih di Subang Jaya. Ada berapa. Mungkin nanti saya akan hantar link dan list. Ya. Ini mungkin akan mengurangkan perasaan tertekan atau tekanan daripada parents dapat pinjam buat dengan anak. Lepas tu, sebulan lepas tu hantar balik macam-macam library buku juga. Ya. Itu adalah satu option. Okey, soalan lain. Ada soalan ni daripada Encik Muhammad Imran. Adakah ministry ataupun pakar-pakar memikirkan cara pembelajaran atau terapi dari rumah? Saya sebenarnya saya agak tak familiar dengan ministry atau kementerian di sini. So, saya kerja dalam private sector, ya. So, saya tak tahu sangat jawapan untuk yang itu. Tapi dari segi, can I see the question again? Dari segi pakar-pakar, memang kami dah lama dah, terima kasih.
dah syorkan buat terapi di rumah. Now, saya tak clear sangat sama ada soalan ni ditujukan kepada families yang buat intervensi di rumah, yang menjalankan intervensi tu parents, ataupun soalan itu lebih kepada menjalankan intervensi di rumah yang diimplementkan oleh terapis luar. Maknanya terapis masuk ke rumah. Saya tak pasti sangat. Tapi memang dari lama dah, 2005 sejak ada private providers masuk Malaysia semua, memang structure dan program terapis masuk rumah buat session di rumah memang dah ada. Time tu implementasinya oleh terapis, tapi kadang-kadang disebabkan tak ada terapis, tak cukup terapis, parents dia ajar macam mana nak kendalikan. So mungkin Cik Muhammad Imran boleh bagi saya lagi satu soalan bagi menerangkan lebih lah tentang apa yang soalan Cik Imran, ya. Okay, scroll ke bawah. Okay, scroll ke bawah. Okay, ada soalan lagi. Will you have another session of parental training? Will it be open to public? I'm interested to join. Okay, so isu dia macam ni. Saya memang suka buat training. Suka sangat. Okay, suka sangat. Tapi masalahnya sekarang, saya sendiri cabaran kekangan masa sebab parents, alhamdulillah mereka still ada kan, tapi kesihatan mereka tak membenarkan saya commit sangat untuk tahun ni. Saya akan cuba kreatif sikit nak fikirkan macam mana nak sampaikan training sebagainya tanpa dengan efektif, tapi pada masa sama dapat jaga parents, ya. Alright. Dia tak boleh scroll ke bawah. Dia macam stuck. Okay. Sorry ya, saya nak scroll ke bawah, tak sure. Okay. Anak 9 tahun, autisma, kadang-kadang mengamuk. Ni Puan Farah Hanum, ya. Kadang-kadang mengamuk bila hajat tak ditunaikan. Okey. Bila mengamuk, pukul orang dan menjerit. Saya dah buat social story. Bila marah, tarik nafas, cakap elok-elok, ataupun tulis, ataupun lukis. Tapi masih pukul orang. Macam impulsif tu. Bila dah lepas, baru dia boleh calm down. Apa hukuman yang sesuai untuk anak? Sebab dia dah janji untuk behave, tapi masih tak dapat kawal diri. Okey. Jadi, tahniah Puan dah buat social story dan dah praktis dengan dia kan. Itu memang salah satu strategi. Tapi bila kita handle behavior, kita kena handle daripada pelbagai jenis strategi dimulakan sekaligus kadang-kadang. Lebih efektif daripada kita pilih satu saja strategi, katalah social story. Untuk terperinci kita kena juga pergi pergi belajar balik dengan secara detail tentang macam mana nak identify kenapa kanak-kanak tu kenapa dia pukul, kenapa walaupun ada social story dia masih memukul kan. Kita kena belajar balik, review balik YouTube, jenis guna behavior management punya sections banyak. Ilmu dia banyak situ. Dia akan dengan terperinci. Memang ada kat situ. Terperinci step by step macam mana nak identify apa yang menyebabkan amukan berterusan dan lepas tu strategi-strategi yang parents boleh buat banyak selain daripada social story. Tapi daripada apa yang saya nampak lah daripada question yang pendek ni, social story adalah strategi preemptive ataupun preventative. Kita baca sebelum behavior tu ketara. Tapi lepas dia pukul dan menjerit, apakah reaksi kami? Itu dalam golongan reactive strategies. Adakah kita manjakan dia? Adakah kita pukul dia balik? Adakah kita marah-marah dia?
Adakah kita biar give in kan? Sebab ni hajat tak ditunaikan. Okey, adakah kita tunaikan hajat dia sebab dia pukul kami? Ke apa reaksi puan? So kita tengok balik videos tu. Mungkin dalam video jenis kurnia tu, selain daripada menunaikan hajat dia, apa yang harus kita buat? Okey. Saya tak dapat bagi jawapan yang tepat disebabkan saya belum buat behavior assessment pada situasi anak puan. So saya tak bagi spesifik. Tapi usually macam ni lah. Kalau behavior tu berterusan, selalunya disebabkan apa yang anak tu tak dapat, bila dia dah mengamuk, dia akan dapat. That means kita give in kat dia, kita bagi juga. Mungkin bukan kita, tapi mungkin abah dia ke, nenek dia ke, sahabat dia. Maknanya dia masih dapat benda yang dia nak tu. Kalau jerit. Jadi dia belajar, jeritlah besok saya akan mengamuk lah, akan dapat. Selalunya begitu. Tapi kadang-kadang ada faktor lain. Seperti kalau dia kuat sangat interest kat benda tu, tapi kita letak terang-terang, dia nampak, siang malam dia nampak benda tu, terasa tortured juga kan. Kalau kita nak makan coklat kita situ, tapi kita dah diet lah, kita kantuk juga makan coklat tu. So, bagi saya, kadang-kadang strategi senang, kita sorok benda tu. Ke kita tak beli lagi benda tu. Kadang-kadang itu strategi dia. Out of sight, out of mind kata orang lah. Yeah? Tapi spesifik saya tak dapat ya, Puan Farah. Okay, cubalah ya. Oh, mouse ada. Oops, hilang. Okey, mari kita berborak sambil staf jenis kurnia datang membetulkan apa yang saya buat dekat komputer ni. Ada berapa minit lagi? 10. Okey. Saya pergi balik kepada soalan-soalan yang dihantar sebelum hari ni ya. Okey, dari segi time management, kalau kita tengah deal with beberapa anak dalam rumah tu, ada yang typical, ada yang special needs, ataupun mungkin kita ada 2 orang anak, dua-dua ada keperluan khas tapi tahap berbeza, jadi kita perlu sesi berlainan. Ataupun kakak dia anak typical perlukan komputer untuk online learning, tapi kami perlu untuk benda lain. Jadi isu-isu ni memang lebih ketara masa MCO, masa PKP, disebabkan semua kat rumah kan. Okay. Kalau katalah anak puan seorang 3 tahun autisma, seorang lagi 8 tahun autisma, mungkin tahap mereka pembelajaran lain, developmental levels lain. Jadi kita tak boleh susah nak kita nak jalankan intervensi bersama secara group. So mungkin kita kena buat satu goals matching semua dengan younger child. Yang besar mungkin dia ada goals yang lain kan. Kita kena kreatif sebagai parent sebenarnya. Kalau anak kecil tu parents dah siasat and dah observe, tahu mungkin dia minum susu 5 minit, time tu je dia tak panggil kita, time tu dia tak kacau kita, time 5 minit dia tengah minum susu tu, cepat-cepat buat intervensi dengan yang abang dia. Tapi ni kita kena prepare, kita tak nak on the spot dah bagi susu tu, time tu lah kita cari materials, tak boleh. Kita sebagai parents kita kena prepare ahead materials tu dalam satu kotak atau dalam satu file, dah ready je, simpan dalam cupboard ready. Lepas tu kita tunggu timing adik dia ni, kalau dia minum susu, mesti dia main-main dengan botol tu 5 minit, maksimum mungkin. Bila bagi je botol tu, cepat-cepat, abang jom kita buat matching, kita buat ni, kita buat tu, boom, 5 minit, settle, intervensi dengan abang, adik tu, time tu dah habis, dia campak botol, okay, dah datang kacau kita. Okay, at least 5 minit quality time, kita dapat juga abang tu. Kita kena kreatif macam ni tau. Parents. Ada parents tu kata, tak boleh lah, dia asyik nak pegang iPad je. Bangun tidurnya nak pegang iPad. Bila nak rampas, nak buat matching ke apa-apa dengan worksheet ke, dia jurit, dia macam ketagih puan. Okay, sebenarnya soal nak bagi dia kurang ketagihan itu adalah proses yang agak panjang. Bukan dan
agak banyak tantrum, okay? Tapi you can start somewhere. Bagi parents yang memang anak dia memang tu macam tu, bangun je minum plup, pasang iPad, start slow. Small success, nanti kita rasa successful, kita boleh one more step, ya. So bagi saya, bila dia buka mata tu, kita macam alihkan sekejap je perhatian dia, kejap je antara dia bangun dengan dia capai iPad, dapat iPad. Mesti ada, mungkin letak iPad tu jauh ke dalam bilik yang lain, jadi dia kena juga berjalan ke bilik yang ada iPad tu. Kita kan delay sikit. On the way tu kita minta dia buat something yang target target pembelajaran dia on the way ni. Okay, walaupun dia satu je, matching je sikit je macam tu. Okay, nah iPad ada, buat ni on the way. Jadi kita tak remove benda yang dia suka tu, bagi dia benda yang dia tak suka. Kita kena strategi, kita kena macam kita kena agak kreatif dan kadang-kadang tricky juga kepada anak kita. Okay, so dia belajar slowly. Oh, kena buat ni dulu, kena simpan, kena kemas katil dulu, lepas tu buat iPad. Slowly kita panjangkan jangka masa antara dia dapat dia bangun dan dia buat apa-apa yang kita nak dia buat dengan mendapat iPad tu. Slowly. Jangan buat secara mendadak sebab nanti anak stres and then kita rasa macam kita failure. Lepas tu kita give up. Lepas tu kita kecewa, ya. Okay, apa lagi ya? Kita ada 5 minit lagi ni kan? 5 minit kan? Alright. Saya balik kepada soalan yang dalam comment section, ya. Okay, ni daripada Puan Jia MPA. Saya tak tahu macam nak pronounce, sorry. Anak saya 6 tahun this year. Oops, hilang. Soalan tadi macam hilang kejap, ya. Okay, dah jumpa balik. Alright. Alhamdulillah, dia sangat okey masuk pra-PPKI. Among all the children, dia yang paling behave. Alhamdulillah. Tapi bila dekat GK intervensi with parents, dia sangat tak behave. Selalu jerit, susah nak dengar cakap, behavior agak tak okey. Bila dengan kami tu parents lah, ya. Okay. Lagi-lagi dengan ibu. Macam mana nak handle behavior dengan mak? Padahal dia bila without kami dekat sini sangat baik. Alright. So Puan, saya rasa Puan agak macam kecewa kan, sebab kenapa dia tak boleh buat, dengan apa salah saya semua. Feelings ni pun kami sebagai parents, kami akan ada feelings ni, okay. Itu memang normal dan natural. Tapi saya rasa start slow. Kita kena build up kita punya skill level. Okay? Jangan expect tiba-tiba dia boleh behave dengan kita cara dia behave dengan cikgu dekat sekolah. Okay? Tapi kalau kita expect diri kita macam awesome macam cikgu, kita yang akan rasa disappointed dalam diri kami, kan? Okay. Bagi saya, start small. Tanya dekat cikgu, apakah goal kecil yang saya boleh dapat, dia punya compliance saya boleh dapat, jadi membina saya punya semangat balik, saya punya self-confidence. Start sikit-sikit dulu. Jangan goals tu agak besar. Cikgu-cikgu pun boleh support parents bagi goals yang berpada-pada dulu kepada parents dalam situasi macam ni. Kalau parents dah boleh handle anak, of course kita bagi homework macam kita buat kat sekolah. Tapi for many parents itu belum reality mereka lagi. Dan kalau kita buat goals yang agak besar untuk parents, mungkin akan patah semangat parents tu, kan. So slowly Puan yang tulis note ni kepada saya, tapi ramai parents pun rasanya feelings mereka macam ni juga. Bagi saya slow and steady. Buat satu goal kecil, do it well and then expand. Okay? Right. Saya rasa dah dekat time nak stop. Saya cuba baca satu lagi soalan mungkin. Okay, saya baca komen daripada Dr. Syai. Puan Intan, seorang yang sangat berpengalaman dalam bidang behavior management, insyaAllah, taklah expert sangat lah, tapi saya cuba juga. Faham dengan
kangen masa puan untuk menjalankan training session secara face to face macam dulu. Betul, timing dulu macam free sikit lah compared to sekarang kan. Tapi kalau boleh, saya berharap puan boleh berkongsi knowledge dan bimbing ibu bapa secara virtual macam ni dengan pre-recorded videos. Oh, insyaAllah, God willing, I'll do it, Dr. Shai. Nanti kita fikir-fikir lah ya. I will try. Saya akan cuba. Terima kasih. Nampaknya timing kita dah up. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang tonton hari ini. Next time tontonlah lagi ya. Okay. Terima kasih pihak Jenis Kurnia invite saya, Dr. Hasnah pun. Parents-parents jangan kecewa. Cabaran ni kita boleh hadapi. Belajar gali ilmu dan cari support daripada parents lain. Parents yang lagi senior, parents yang tak negatif, parents yang positif. Tapi jangan bandingkan diri dengan mereka yang sekarang nampak macam awesome, nampak macam dah steady. Jangan. Parents tak tahu apa yang di sebalik takbir itu, mungkin dia stres lagi banyak daripada puan. Tapi ambil daripada mereka benda yang akan merangsangkan kita secara positif. Jangan ambil benda yang membuat kita rasa kecewa. Pandainya orang tu, ini bodoh sangat. Jangan macam tu. Ambil benda yang ilmu yang bagus daripada dia, kita ambil yang tu. Yang lain kita assume je itu, jangan, dia akan masuk dalam bubble kita. Okey? Terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Okay, terima kasih diucapkan kepada Puan Intan Miranti di atas perkongsian yang sangat padat dan bagi saya sangat bermakna, terutama kepada ibu bapa yang selama ini mempunyai cabaran dalam menjalankan sesi intervensi di rumah. Semoga dengan segala perkongsian yang telah diberikan oleh Puan Intan Miranti sebentar tadi dapat dijadikan panduan kepada semua ibu bapa di luar sana dalam menjalankan sesi di rumah. InsyaAllah Pusat Jenis Kurnia akan menganjurkan lagi lebih banyak sesi perkongsian untuk membantu ibu bapa dalam menjalankan intervensi di rumah. Jangan lupa anda juga boleh menyaksikan video-video dalam menjalankan intervensi di YouTube kami di Jenis Kurnia.